Ini sebenarnya yang kita nak kongsikan untuk hari ini, yang mana pentingnya restu keluarga. Kita ada dua orang tetamu kita di studio, seorang dan juga kita ada juga tetamu di dalam talian. Betul. Yang di studio kita bersama dengan Dr. Tengku Azmadi Tengku Muhammad selaku peruning motivasi kita. Terima kasih doktor bersama dengan kita. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, topik yang menarik betul hari ini. Alhamdulillah, nampak sinar baru. Alhamdulillah. Okey, dan juga kita bersama dengan Sharifah Shahora. Hari ini dia di dalam talian je. Betul. Kalau dah bersedia, Assalamualaikum. Hai, selamat tengah hari. Assalamualaikum Kak Sharifah. Tengah buat apa tu? Macam berenung jauh saja. Okey. Sebenarnya standby nak syuting. Saya tengah produce drama untuk TV9 sekarang ni. Kejap lagi nak pergi set. Okey, baik. Busy dia. Kita terus mulakan perbincangan ni. Mungkin kita tanya doktor dahululah. Doktor, bila bercakap mengenai restu daripada keluarga ni, amatlah penting. Betul? Kita semua tahu betapa pentingnya restu keluarga. Tetapi dalam situasi yang seseorang itu tidak mendapat restu keluarga, apa yang mungkin boleh kita katakan kesannya lah? Okey, bila kita bercakap tentang suasana di Malaysia, bila kita berkahwin, dia bukan melibatkan hanya sepasang suami dan isteri, lelaki dan wanita. Tetapi dia melibatkan keluarga. Sebab apa? Kita kena faham kalau berlaku sesuatu, memang dalam perkahwinan akan berlaku sesuatu. Sama ada pertelingkahan, pergaduhan, tak puas hati, kecil hati. Jadi, kepada siapa pasangan ni nak rujuk? Biasanya dia akan balik kepada keluarga. Jadi oleh sebab itulah restu keluarga ini perlu supaya perkahwinan itu mendapat sokongan sepenuhnya, persetujuan sepenuh. Apa kata restu? Restu itu maknanya dia menerima. Bila dia mula menerima, maka dia akan menerima kehebatan, kekuatan pasangan tu dan juga kekurangan-kekurangan pun dia terima. Tetapi kalau dia tak ada restu, mulalah cari salah. Asyik cari salah saja. Benda yang boleh dimaafkan pun tak nak maafkan. Benda kecil pun dibesarkan. Jadi akhirnya kita boleh lihat penceraian boleh berlaku disebabkan campur tangan daripada keluarga. Bila keluarga ni bukan setakat mak, ayah, mertua, pak mertua, mak mertua, tetapi adik-beradik dan sebagainya. Tetapi tak mungkinlah semua orang nak kena restu baru kita boleh kahwin. Jadi kita pun ada hujah kita, kita ada pendirian kita. Jadi di situlah kita perlu memberikan keyakinan kepada keluarga kita bahawa pilihan kita ini yang terbaik untuk kita dan yang pilihan kita ini boleh masuk sekali dalam keluarga. Jadi kena ada perbincangan tu. Dan bila ada mereka tak bersetuju apa, kita tanya, kan kadang-kadang tak bersetuju hanya perasaan saja, kan hanya kerana tak berkenan rupa paras saja. Tetapi kita kena tanya apa hujahnya. Kan jadi kita pula ada hujah kita. Jadi kita jangan bergaduh, berbincang. Doktor, satu soalan. Kalau dalam situasi ini pasangan pengantin lelaki dan pengantin perempuan, keluarga dan sebagainya, siapa yang kena kuat memainkan peranan? Baik, anak kepada keluarga tu kena kuat. Contoh kalau dia anak perempuan, dia kena main peranan untuk keluarganya. Yang lelaki kena main peranan untuk keluarga lelaki. Okey, baik. Kita nak tanya sekejap soalan. Kalau bercakap mengenai anak perempuan, kadang-kadang kita tahulah doktor, bukan kuatlah nak fikir kahwin lagi, fikir perasaan lagi, kan hati dipengaruhi dan sebagainya. Sebenarnya penonton rakan saya ada kisah. Nanti dia kongsikan kisah. Saya nak tanya kepada Kak Shahora terlebih dahulu. Pandangan Kak Shahora sendiri berkenaan dengan restu keluarga ni, kita faham memang sangat-sangat perlu, tetapi kadang-kadang ada juga dalam kalangan kita yang mana bukan sahaja restu, kadang-kadang dia melihat kepada materialistik dan sebagainya yang kita sendiri tak mampu nak adakan. Bagaimana? Materialistik kat mana tu? Mungkin ada spesifik dia nakkan calon menantu dia begini, kerja begini, handsome. Tak ada. Tak ada terus yang handsome. Ada macam tu, memang ada, termasuklah keluarga saya pada mulanya. Saya tak pernah orang tahu yang sebenarnya saya adalah salah seorang yang tidak mendapat restu pada awalnya dalam perkahwinan. Nak ceritakan sedih, tapi alhamdulillah kan okeylah. Memang ibu bapa memang dia akan melihat seseorang itu untuk masa depan anak dia. Mestilah dia nak jodoh anak dia adalah terbaik, betul tak? Kalau dia melihat pada awal dia macam tak confident, mestilah dia akan rasa macam this is not right for you, betul tak? Contohnya macam suami saya dulu pun, kita kerja freelance, itu kerja secara bebas, dan mungkin pada awalnya family saya tak confident adakah dia boleh jaga anak perempuan dia dengan anak perempuan dia yang
bagai-bagai macam-macam nak, betul tak? Jadi saya rasa keluarga saya tak melihat tak melihat, sebab keluarga saya pun bukannya yang jenis pemandang itu, tapi dia nak melihat adakah orang ini sesuai untuk masuk dalam keluarga kami. Okay. Dan saya berkahwin sehingga mendapat restu. Saya bercinta 7 tahun, saya memang nekat, selagi saya tak dapat restu, saya tak akan kahwin dengan suami saya. Tapi apa yang Kak Syahora lakukan sebenarnya nak meyakinkan keluarga tu? Okey, mungkin doa kawan-kawan atau doa mak saya ke apa yang dapat jodoh yang dapatkan saya jodoh yang baik, dan saya tetap dengan orang yang sama. Dan kami cuba juga, walaupun dulu abang nak parking depan rumah hantar saya balik, tapi dating pun tak boleh tau. Mak saya pantang. Garang Garang. Tapi lama-lama dia nampak mungkin keikhlasan Mukris masa tu, yang tak main-main dengan saya, yang memang walaupun dia tahu yang dia sebenarnya ditolak oleh keluarga saya, tapi dia tetap cuba sehingga jodoh kami sampai sekarang lah dah 15 tahun. Masya-Allah. Jodoh tak ke mana orang kata. Ya, betul. Tadi Fatin, awak pun ada di awal tadi awak kata ada kisah awak nak kongsikan. Mungkin ini peluang awak untuk kongsikan. Tak ada. Saya pun sebenarnya perkahwinan saya yang mana ibu saya sangat sangat macam dia ke arah itulah. Jadi saya ada pilihan sebenarnya, tetapi saya selalu fikir yang maksudnya berkat daripada ibu dan segala-galanya itu penting. Jadinya saya mengikutlah apa kemahuan ibu saya. Ini yang pastinya diinginkan oleh setiap ibu dan ayah. Berkat ingin memberikan restu, dan anak itu inginkan restu daripada ibu dan ayah supaya kehidupan mereka itu terus bahagia. Betul, doktor? Tapi doktor, mungkin sebagai ibu dan ayah, apa antara aspek-aspek yang boleh mereka orang kata filter lah, sebab kadang-kadang tak realistik. Boleh bawa berbincang, doktor. Tak realistik, tak cukup duit lah, tak handsome lah, tak tinggi lah, ni lah, banyak fizikal. Fizikal dia banyak. Dia yang paling penting di mata ibu dan ayah, bahawa yang nak masuk dalam keluarga ni boleh bersama. Maknanya tadi ada chemistry dengan keluarga, bukan saja ada dengan pasangan. Pada dia tak harap duit ringgit. Asalkan kebanyakan ibu bapa, saya ada anak sendiri misalnya, kalau ada nak menantu apa semua, asalkan mereka boleh bahagia, boleh hidup sempurna, cukup makan minum, tempat tinggal, pada saya sudah memadai, tak perlu kaya raya. Sebab bila dia nak berduit, benda tu boleh datang kemudian. Kalau dia adalah orang yang rajin bekerja, bersungguh-sungguh kan, buat bisnes, buat kerja itu ini, maka kita dapat lihat kesungguhan itu yang kita nak lihat. Maknanya anak cucu kita tidak terabai nanti di masa akan datang. Sebab ibu bapa ni bila sebut perkahwinan, dia tak nak anak hari ni, lepas tu cerai, kahwin esok cerai lagi, lepas tu anak-anak cucu-cucu dia terabai. Jadi mereka nak yang terbaik untuk anak dia. Jadi oleh sebab itulah kahwin ni kalau boleh biar sekali, jangan kahwin banyak kali. Kan sekali je dia kahwin sampailah ke jannah kan. Jadi oleh sebab itulah ibu bapa ni sangat ambil berat tentang perkahwinan anak ni supaya anak ni selamat, sebab dia tahu mereka pun tak hidup lama dah. Kan nanti bila mereka tak ada, siapa nak jaga? Pasangan yang akan jaga. Jadi oleh sebab itulah dia nak yang terbaik untuk anak. Sebab tu kadang-kadang dia mungkin dapat rasakan sesuatu yang tak kena, sebab anak ni dah mabuk cinta dah. Dia dah cinta tu buta, boleh cinta tu buta, dia dah mabuk dah. Dia ke sayang, dia dah kena dengan ayat-ayat power dah. Jadi dia dah suka sangat. Jadi mungkin filter daripada ibu bapa tu kita kena ambil kira. Kita kena ambil dengar apa pandangan dia. Mungkin dia nampak sesuatu yang anak tak nampak. Mungkin dia dapat rasakan sesuatu yang anak tak rasa. Jadi bila tak dapat restu, kita kena tanya apa sebabnya, apa dia. Dan bila kita rasa ada kebenaran, macam mana kita nak buat? Kita kena semak dengan kawan-kawan dia yang ramai. Kan kita kena tengok orang keliling. Kita mungkin baru kenal dia 2-3 bulan. Kawan dia dah kenal dia 10 tahun. Cuba tanya dengan ikhlas. Kan? Jadi di situ akhirnya barulah kita dapat pasangan yang baik. Insting mak dan ayah ni kadang-kadang kuat sangat. Ini yang cakap, mak makan garam dulu dari kau. Betul. Kan? Okey, Kak Syahora, nak juga kita tanyakan yang mana kalau kita melihat kepada ciri-ciri mungkin orang-orang yang baru nak datang masuk dalam keluarga kita dan sebagainya, adakah pembawakan diri itu penting untuk kita, orang kata, mencuri ataupun mendapatkan hati ibu mertua, bakal ibu mertua dan juga bapa mertua kita tu? Betul. Okey, kadang-kadang pertempuran kita dengan kawan-kawan lain, dengan family lain, dan dengan family mertua pun lain.
Jadi tugas kita, sebab kita tak membesar dalam keluarga mereka. Betul. Jadi kita kena melihat bagaimana keluarga mereka membesar. Daripada situ kita kena ikut, kita kena masuk dalam keluarga dia. Bukan dia orang kena follow kita. Betul tak? Kita mungkin keluarga kita follow kita sebab kita dah membesar daripada kecil. Tapi kalau saya membawa diri dalam keluarga mereka dengan cara mereka lah. Jadi pada mula mungkin agak kekok, tapi lama-lama kita kena, pasal apa? Kesesuaian tu penting. Kalau tak sesuai, kita nak hidup lagi berapa tahun, kalau kita tak ngam dengan keluarga dia, sampai bila-bila kita tak akan ngam. Betul. Betul tak? Jadi kita kena bawa macam mana dia orang punya cara dalam keluarga, cara bercakap, cara apa, sebab keluarga mertua saya sangat sopan jadi saya pun sopan. Auto sopan. Pandai bawa diri. Itu yang doktor katakan chemistry itu penting lah bersama dengan keluarga. Alhamdulillah sampai sekarang saya dengan keluarga mertua saya sangat ngam. Alhamdulillah. Muda, saudara mara dia, saya rasa diorang welcome saya. Walaupun saya mulut popet-popet. Menceriakan. Ya, betul. Dan betul. Ini Fatin, komen daripada Baharudin Kasim. Katanya restu semua pihak memang wajib ada. Tapi pasangan kenalah buat homework dahulu sebelum setuju nak pilih calon-calon pasangan masing-masing sebelum dihalalkan. Sebab kebanyakannya sebelum kahwin semua okey, nampak okey, elok. Tapi dah kahwin baru terbongkar semuanya. Itu dia. Okey, sebelum kita nak panjangkan lagi perbincangan kita ni, kita dah dengar doktor punya perkongsian dan juga Kak Syahura. Apa kata kita nak dengar juga kata orang ramai berkenaan dengan topik kita hari ini? Jom kita dengarkan. Sangat pentinglah untuk mendapatkan restu ibu bapa ni sebab ialah hidup nak berkat kan. Jadi untuk cari rezeki pun bagi mudah. Nanti bila anak-anak pun dia pun akan maknanya ikutlah kepada apa yang selalunya kita buat kan. Sebab kita ni adalah contoh teladan pada mereka. Jadi bagi saya sangat pentinglah untuk ibu bapa restu satu-satu perkahwinan. Restu in any way pentinglah because macam ibu diorang ada insting. Same goes with ayah juga. Tapi on certain case tak semua dapat dengan parents diorang. Tak semua diorang ada hubungan macam tu dengan parents. On certain situation they get to choose who they want to. Macam diorang percaya dengan guts diorang lah. Patut sebab nak dapat keberkatan dalam perkahwinan tu. Kalau tak ibu bapa tak restu, nanti kucak-kacir pernikahan tu problem kan. But sometimes pun walaupun ibu bapa restu tak last for marriage tu. Sebab perkahwinan tu mungkin akan kekal lama lah kalau ada restu ibu bapa. Kalau tak dia banyak masalah yang akan timbul lah. Macam rezeki kurang ke, and then dia macam-macam lah masalah bala ke, macam tu. Bala doktor sampai bala kata ada permasalahan dan sebagainya. Okey, itu pendapat mereka doktor. Saya suka nak tanya juga, dah halang-halang bercakap mengenai masalah dan kata kesan kalau kita tak mendapat restu keluarga ini. Kadang-kadang dalam pasangan suami isteri ini ada juga, okey kita kahwin, katanya perkahwinan dia satu perjudian. Okey kita kahwin, mak dia pun kata nak kahwin-kahwinlah. Okey, lepas tu bila dah kahwin ada masalah, itulah awak, mak saya dah cakap dah jangan kahwin, dah salah menyalah. Adakah perkahwinan itu memang betul satu perjudian atau bagaimana? Okey, hati-hati dengan skrip yang kita tanam dalam pemikiran kita. Sebab skrip yang kita tanam dalam pemikiran kita akan menentukan tingkah laku kita, keputusan kita dan juga tindakan-tindakan kita. Contoh misalnya, kata tadi, okey, perkahwinan ini adalah satu perjudian. Kan? Jadi apabila kita kata perjudian, ada untung rugi pula. Kan? Kita ubah kepada skrip baru bahawa perkahwinan itu adalah satu proses pengenalan, adalah satu proses pembelajaran, satu proses menuju kebahagiaan. Jadi bila kita kata satu proses, maka dia bukan perjudian. Contoh misalnya, apabila orang tanam dalam kepala skrip kita, kan, orang lelaki ni tak boleh percaya, apa jadi? Dia susah nak pilih pasangan, dia selalu salahkan lelaki, walhal ayah dia lelaki, abang dia lelaki, adik-beradik dia. Jadi di situ kita kena ubah, kan? Biasanya kita akan, kalau tanya saya akan jawab balik, semua lelaki. Jadi dia akan tone down sikit. Oh taklah semua. Jadi di situlah. Jadi bila
kita tengok apa dalam skrip minda kita kalau skrip itu tidak memperkasa kita, maka kita kena ganti dengan skrip-skrip baru. Okay. Semua orang ada skrip. Ni ada skrip belaka ni. Jadi kita kena tengok apa skrip kita. Sebab skrip ini dia datang berulang-ulang. Bila kita berdepan dengan situasi, itulah skrip yang akan keluar. Dan skrip itu adakah dia memperkasa kita ataupun akhirnya menyebabkan kita ni lemah. Jadi kalau dia memperkasa kita, tak apa, kekal. Tapi kalau dia melemahkan kita, ganti dengan skrip yang baru. Maksudnya mindset ke, doktor? Cara fikir. Cara fikir. Tapi saya suka analogi ni menggunakan skrip dia, dan maklumlah Syaura pun tengah tulis skrip tu. Okey. Mungkin Syaura boleh kongsikan. Tadi apa yang Syaura kongsikan adalah tunggu sehingga mendapat restu keluarga. Tetapi mungkin ada dalam kalangan mereka ada yang sanggup tunggu. Ada yang saya suka tu. Tengok dia punya skrip. Tunggu sampai dapat restu keluarga. 7 tahun ditunggu kan. Sebab itu skrip yang ditanam. Tapi bukan tunggu saja, tunggu dengan usaha. Tapi dengan usaha lah. Betul. Kan? Wow. Jadi ada orang mungkin berpendapat yang mungkin aku kahwin dahulu, lepas tu bila family aku tengok aku ni bahagia, mereka akan tukar fikiran mereka dan merestui perkahwinan. Jadi daripada pengalaman Syaura sendiri, apa yang Syaura boleh kongsikanlah bagi mereka yang sekarang ni dalam dilema, nak tunggu ke terus je kahwin? Cari orang lain je lah. Terus cari orang lain. Wow. Betul lah macam cakap doktor, jangan perjudikan perkahwinan tu. Maknanya kalau tak dapat restu, makna adalah yang lebih baik untuk kita. Sebab apa? Macam mana kita ni, kita tak boleh hidup dengan dengan 2 orang saja dalam perkahwinan. Kita kena hidup dengan keluarga. Maknanya hari raya, hari keluarga, apa-apa saja kita perlukan keluarga. Jadi macam mana kalau tak ada restu? Maknanya kalau tak ada restu, banyak lagi pilihan lah. Maknanya kita cuba memenuhi kriteria yang mak kita nak. Daripada saya sekarang ni, walaupun kadang-kadang ada masalah rumah tangga, saya cakap dengan, kalau saya cakap dengan mak saya kan, saya tak boleh cakap sebenarnya dengan mak saya. Kalau dia cakap, apa tak jawapan dia? Dulu nak sangat. Nak sangat kan? Pulang paku buah keras. Jadi ayat-ayat tu saya akan gunakan untuk mempertahankan rumah tangga walau macam mana pun apa yang datanglah, masalah yang datang. Betul. Kita 7 tahun dah susah nak dapat restu. Bila dah dapat, kau nak porak-poranda pula kan. Jadi kita cuma pegang ayat tu supaya dia dapat maintain lah sampai insya-Allah lah kalau ni cakap hari ni lah insya-Allah sampai ke akhirnya. Ya, til jannah. Maksudnya dekat sini kata-kata tu sebenarnya memberi cabaran juga kepada Kak Syaura kan untuk aku akan buktikan yang mana di sebaliknya. Doktor, mungkin ada juga kesan-kesan kepada generasi kita, anak-anak kita sekiranya kita tidak mendapat restu daripada keluarga. Mungkin kita akan rasa sedikit janggal kan nak bawa balik kampung, tak nak tidur kat kampung. Sebab apa? Hubungan tu tak baik. Satu dari segi kesannya adalah kesan hubungan antara kita dengan mertua, dengan ahli keluarga. Anak-anak kita mungkin bila kita bawa balik, adik-beradik lain balik, mungkin anak kita nampak seolah tersisih sebab dia mak atuk opah dia tak suka kita. Jadi akan ada benda-benda macam tu, mungkin kesan tu akan berlaku, tak dinafikan. Yang kedua pula, bila tak dapat restu, maka bagaimana pula dengan doa? Takut nanti mak ayah tak mendoakan kita sebab dia tak suka kita. Tetapi kadang-kadang ada juga ibu bapa ni, dia dekat mulut je, aku tak suka, aku tak restu, tapi dalam diam-diam dia doakan kita tau. Kan? Sebab dia ibu bapa ni jauh di sudut hati, dia tetap sayang anak dia. Jahat-jahat ke suka apa sekalipun tetap anak dia. Akan tak dengar cakap dia pun tetap anak dia. Jadi diam-diam kebanyakan ibu bapa percayalah dia tetap, kita ni tetap dalam doa dia. Jadi oleh sebab itu kita walaupun kata jodoh kita kuat, ini jodoh kuat ni kan, orang tak restu, orang tak suka, orang halang, bertemu juga. Sebab kenapa berlaku tak restu? Ada sebab, contoh perbezaan kaum, perbezaan agama, perbezaan darjat, perbezaan pendidikan, perbezaan dari segi kebendaan. Kan? Jadi banyak benda yang menyebabkan keluarga tidak restu. Jadi oleh sebab itu kalau jodoh kuat berlaku juga, maka apa nak dilakukan? Maka adalah menjadi tanggungjawab kita membuktikan, kita tahu apa persepsi dia, membuktikan bahawa persepsi itu semua tak betul. Jadi akhirnya sebab ibu bapa bila dah berkahwin, dia tetap akan menilai, kita tengok macam mana. Jadi bila akhirnya kita berjaya buktikan, perlahan-lahan dia akan
terima kita. Dia pun sedap hati tengok bahagia punya kan. Betul. Dan apa yang doktor kongsikan ni adalah juga sebagai rumusan topik kita pada hari ini. Yang penting kita berusaha untuk mendapatkan restu mereka. Janganlah duduk je fikir nantilah esok mak aku akan restu. Kalau tak ada usaha kalau tak ada usaha kan. Tapi ini saya suka komen di Facebook. Razia Z berkata, bagi saya restu buat anak-anak tu penting. Anak saya seawal 18 tahun usia mereka berkahwin. 2 menantu muda tapi itulah dah berkahwin dan sekarang ni seorang dah masuk 8 tahun, yang seorang lagi 7 tahun dan kekal bahagia. Ini nampak keterbukaan ibu bapanya. Okey, sedikit daripada Kak Syahura di hujung perbincangan kita ni. Kita terus kuat dan kalau boleh kita dapatkanlah restu dan juga doa ibu bapa tu. Betul, pentingnya restu keluarga supaya perkahwinan kita tu berpanjangan. Satu lagi, maksud saya, kalau tak ada restu ni, kita akan menghadapi banyak masalah. Jadi, dapatkan. Dan satu lagi, untuk mereka yang berkahwin dan rasa dapat restu, buktikan yang anda akan bahagia dengan restu tu. InsyaAllah. Buktikan, itu kata kunci dia. Kalau tak diterima ataupun dipilih, menantu pilihan ke kan, buktikan yang kita salah seorang yang boleh masuk dalam keluarga tu. Betul. Dan saya suka tadilah awak kata kalau tak boleh tunggu terus tukar calon. Itu kalau tak ada jodoh lah Okey, apa pun terima kasih kami nak ucapkan kepada Dr. Tengku Asmadi dan juga Sharifah Syahura atas perkongsian hari ini, dan juga kepada anda penonton WHI yang telah berkongsi komen-komen anda di Facebook WHI.